Okey, dia begini. Silat bangsawan ni dalam Pak Rahman punya kebiasaan yang tahu dalam bangsawan. Kita ada tikam 8, tikam 12, tikam 24. Bunga-bunga yang 3 yang disebutkan tu memang selalu kita gunakan. Kita bahagikan pada lakonan kita. Kalau babak pertama kita bersilat tu tak banyak, kita pakailah tikam 8. Kadang-kadang tikam 8 pun tak habis. Kalau nak bagus lagi, ambil tikam 8 dengan 12. Separuh-separuh. Ataupun kita pakai terus tikam 12. 24 ni jarang kita pakai. Sebab apa? Silat tikam 24 ni umpamanya musuh menikam. Ataupun kita menikam dulu. Dia buang. Dia pula pakai keris. Kita pun pakai keris. Sama-sama berkeris. Sudah kita gunakan silat. Selepas tu keris kita pula dia ambil. Bermakna dia ada 2 keris. Kita tak ada keris. Itu tikam 24. Tikam 24 tu memang ramai orang tak mau pakai lah. Bahaya. Itu yang buat luka tu. Kadang-kadang bila dalam persembahan, kita sudah semangat tu semangat berlawan. Bukan semangat nak tunjuk kat penonton. Jadi, masing-masing bersungguh-sungguh. Penonton nak tengok dalam persilatan kita, bukan lakonan. Betul-betul bersilat. Dengan bunga kita, bila jatuh, kita melompat balik, bangun, buka bunga balik. Jadi, tak ada rest. Dalam persilatan tidak ada rest. Kita bergerak, ada bunga. Kita nak pukul pun ada bunga. Nak menikam pun ada bunga. Habis tu persediaan kita pula. Persediaan kita, dia nak serang kita. Persediaan dia, kita nak serang dia. Itu yang pengalaman lah Pak Rahman dalam bangsawan. Macam Tamam Idris semua. Itu semua biasa bersilat dengan Pak Rahman semua. Kita dah tahu. Latif Bergibar, murid Pak Rahman. Dia cuci kereta dekat panggung Badar Raya tu. Dia tak reti bangsawan. Pak Rahman lah ajar dia memang bangsawan. Tapi dia pun tak boleh bersilat. Sampai dia buka gelanggang silat. Bila dia bersilat, selalu Pak Rahman bising. Engkau ni main salam bom ke bersilat? Dia bersilat. Melompat sana, melompat sini, tak tentu arah. Cuba tengok dalam filem dia main kan. Jadi itulah Pak Rahman kata, silat bangsawan agak susah sikit. Pasal dia tak ada guru lah. Masa itu tak ada guru. Dalam silat bangsawan, dia buka bunga pun, dia kena menghadap penonton. Buka bunga. Dia bergerak balik belah sini, belah sana pula buka, mesti menghadap penonton juga. Selepas itu, bila dia beradab, dia tidak boleh duduk macam ini. Dia kena duduk macam ini. Pasal penonton nak tengok gaya dia kan. Kalau dia duduk macam ni, tak nampak. Dia duduk macam ni. Ya? Dia duduk macam ni. Buat pukulan pun, dia sikit aja, dia ubah. Tapi macam mana pun, kalau dia jatuh, dia bangun pun, dia mesti kedudukan dia begini. Dia tak boleh begini. Ada tak? Itu dia punya perbezaan. Bunga penting. Bunga silat. Bunga silat tu, masing-masing punya bunga. Tak boleh sama macam seguru pula. Kan? Dia bunga lain, kita bunga lain. Itu masing-masing punya idea lah. Carilah bunga. Sebenarnya tak ada guru. Pak Rahman tak ada guru. Kita cuma itu Pak Rahman selalu bercakap. Kita jadi pelakon, kita banyak belajar pandang. Belajar pandang, belajar dengar. Jadi kita boleh tengok orang bersilat, kita boleh fahamkan. Macam mana dia menikam, macam mana dia mengelak, macam mana dia tendang. Selepas tu bila kita pula, kita kena buat dengan orang yang faham bersilat, kita dah tahu dah macam mana.
Jadi bermakna tak ada guru lah. Cuma kita sama kita aja membetulkan keadaan tu. Katalah nak main tika 8. Habis mudah tika 8. Tika 8 tu kita tengok bunga mana yang kita tak pakai. Kita tak pakai. Bunga ini kita nak pakai. Bunga ni cantik. Bunga ni cantik. Kita ambil. Bunga yang tak cantik jangan pakai. Itu antara kita sama sendirilah. Membetulkan keadaan. Itu memang dari orang-orang masa lama dia bagi tahulah. Salah tu macam ni tikam. Kau buang macam ni, kau buang macam ni, kau mengelak macam ni. Habis tu kita kata habis tikam ni ada dia punya tikam berapa? Dia kata tak ada. Ini kata dia kalau tikaman ini saja kita bolehlah katakan tika 8. Tika 8 tu bukan terus tikam sampai 8 kali. Ada cara dia. Dia katakan tika 8. Tikam 12 berubah. Berubah. Tikam 24. Itu yang main 2 keris. Kan? Itu lain. Dia begitu aje lah. Dia bagi tahu. Umur 17 Pak Rahman dalam silat. Pasal apa? Masa itu Pak Rahman memang seronok sangat menonton bangsawan pendatang pentas. Dekat side wing tu, Pak Rahman duduk di situ menengok orang berlakon. Orang bersilat cukup suka tengok. Habis tu kadang-kadang minta dengan pengarah. Saya boleh berlakon tak? Awak ni nak berlakon, nak pakai apa? Alah pakai lanun ke pakai apa ke tak kisah. Soal saya boleh berlakon, boleh bersilat. Kalau mati pun tak apalah. Janji saya berlakon. Itu Pak Man minat. Jadi memang daripada umur begitu Pak Man minat sampai Pak Man besar. Memang Pak Man minat. Dan Pak Man punya minat banyak. Kalau orang bekerja, dulu kita ada ketua kepala kerja. Dia panggil misteri. Misteri ni, dia arah je orang buat. Kata buat tombak. Beli kayu, potong-potong-potong, geraji, tajamkan, buat tombak. Taruh cat perada. Kadang-kadang Pak Rahman pun buat. Boleh saya boleh buat. Buat. Kadang tak betul kena marah lah. Buat juga. Jadi apa orang buat, kita minat nak buat. Mengecat, buat backdrop pun Pak Man buat juga. Jadi kita kata, bila ada cara macam itu, cara sendiri, kita sampai sekarang semua Pak Man boleh buat. Dulu mak Pak Rahman memang suka menjahit. Pakaian-pakaian ni dia jahit lah. Pari-pari ke apa dia menjahit. Kadang-kadang dia buat baju jahit seluar panglima tu, Pak Rahman kadang kita curi-curi kita jahit. Kadang-kadang dia marah. Kau ni apa tak betul lah. Tak apa, kena marah pun tak apa. Jadi banyak belajar sendirilah. Masa tu. Pak Rahman sebenarnya perasaan masa itu memang seronok lah. Seronok sangat. Sebab apa orang buat kita boleh buat. Jadi kita kena tunjukkanlah yang kita mampu buat. Pak Rahman sebenarnya tidak ada guru. Kita belajar pandang apa orang buat yang baik. Kita buat kalau boleh. Aku kalau dapat watak ni aku buat lebih baik pada dia. Itu Pak Rahman punya cara. Habis tu Pak Rahman mula-mula Pak Rahman berlakon watak anak-anak. Macam batu belah, batu bertangkup. Pak Rahman pakai bunga pekan. Pakai barut, makan puting, kena pukul lah menangis kan. Batu belah. Selepas itu, yang kedua, Pak Rahman terlibat dengan Raden Mas. Raden Mas pun Pak Rahman pakai anak Ratu Agong. Yang tunjukkan dengan dender bapa dia dalam perigi tu. Itu Pak Man pakai. Bila Pak Man dah umur 18, apa tu
Pak Man dah buat cerita dah. Pak Man bagi cerita kat pengarah. Itu masa tu apa nama tu, si siapa, Ahmad Dadida. Ahmad Dadida pengarah. Bagi tahu dia, Pak Mat, saya ada cerita. Cerita apa? Kau buat cerita apa? Ceritalah. Cerita apa? Apa nama, Tengku Sulong mati digantung. Okey. Bagi tahu dengan dia, cerita-cerita dengan dia, dia pun kata, bagus cerita ni. Baik macam ni. Rahman, engkau muda lagi, dalam cerita ni, raja muda ni, Tengku Sulong ni, memang orang muda lagi. Engkau pakai Tengku Sulong. Itu cerita yang pertama Pak Rahman berlakon, pakai orang muda. Dalam cerita tu tak ada bersilat. Pasal Pak Rahman boleh menyanyi, boleh menangis, boleh berlakon. Pada situ Pak Rahman belajar. Belajar dengan mak, dengan bapa apa semua. Kau pakai macam ni, kau pakai kau cara macam ni, sedih kau macam ni, menyanyi macam ni. Apa yang Pak Rahman buat, pengarah dah nampak. Terus Pak Rahman dah naik orang muda. Jadi hero yang muda. Selepas itu Pak Rahman buat cerita-cerita Arab, cerita apa nama tu, macam cerita Zorro kan. Cerita Zorro tu kita buat Serigala Hitam. Tajuk dia Serigala Hitam. Ada cerita main pedang mah. Seorang apa nama kepala perang, dia menyamar topeng, dia selamatkan orang-orang yang kena lahir. Cerita-cerita macam itu Pak Rahman buat. Jadi pengarah, kadang-kadang Pak Rahman mengarah sendiri. Jadi bermakna kita awal lagi kita dah boleh mengarah. Pelakon-pelakon pula masa itu bagusnya, walaupun dia orang dah berumur, dia orang dengar cakap kita. Kita pun faham, awak jadi raja, awak jadi menteri, awak ini. Memang dia orang dah ada basic dah. Kita tak payah nak banyak ajar. Jadi kita bagi jalan cerita aja. Jalan cerita, dialog kau buat sendiri. Tak ada skrip masa tu. Jadi buat sendiri. Jadi itulah Pak Rahman pertama dalam umur 18 tu jadi orang muda dan terus mengarah. Yang sebenarnya dalam persilatan kita tidak boleh menyalahkan partner kita. Sebab kadang-kadang kita pun tersilap juga. Jadi masa itu siapa kena ubatlah. Ya? Kita rela masa tu. Pak Aman sendiri bila kena tikam tu, Pak Aman tak sedar. Sebab kita pakai bengkung kan. Bila kita pakai bengkung, bila dia tikam tu dia henjut keluar balik keris tu, kita tak rasa. Ya? Bila tak rasa, masuk ke dalam, nak salin baju, buka bengkung aja darah pun keluar. Baru kita tahu tadi memang kena tikam. Tapi masa itu dalam bangsawan, kita tak payah pergi hospital. Tak pergi hospital. Biasanya kalau luka panjang-panjang ni lah, kita ambil, kan ada bedak nyonya tu, bedak putih tu. Pecah-pecahkan bedak nyonya tu, tempek aja, masuk. Habis tu bandage balik. Bandage, pakai balik pakaian, tak boleh bersilat balik. Macam ini, Pak Man kena sini parang. Dia singgah sini. Meletup. Penonton di bawah menjerit tutup muka, darah habis ni. Tapi Pak Man main sampai habis. Tak boleh Allah, tak boleh bercakap. Tergelewek gini. Jadi masuk dalam pening, pingsan. Dia orang ambil apa tu? Minyak gamat. Tahu minyak gamat, tahu kapas, bandage. Dekat seminggu tak berlakon. Rehat. Tapi bila buka, adalah putih-putih sikit-sikit. Malam tu bersilat lagi. Memang masa itu semua partner-partner muda-muda. Kawan-kawan. Umur-umur kita banyak berlakon yang bersilat. Masing-masing tengok kita begitu, jadi dia orang bagi semangat pula. Kita pun masa itu memang kita minat nak bersilat, nak stun, nak apa lagi tu. Itu maksudnya. Luka ni banyaklah Pak Rahman kena. Di kaki pun pernah kena juga. Bila sepak aja parang tu, mata parang kita sepak. Terbelah. Pun pernah. Jadi yang ini ada tanda sini. Bila dia tikam tu kita kilik sikit je gini. Dia lepas. Kalau tidak masuk mata ni.
itu pasal orang kata, Pak Amang puas dengan bangsawan ni banyak kali lah kena. Sebab kita kalau ambil guru silat betul mengajar kita, sebab tidak semua cerita bangsawan banyak yang gunakan silat. Habis tu pula, orang-orang kita ni banyak yang berumur, kurang yang muda. Diorang takkan tak belajar silat. Padahal diorang daripada muda pun dia main bangsawan cara sendirilah. Jadi kita nak panggil guru silat, kita bukan tak bergerak, kita merata-rata berjalan bangsawan ni. Kadang-kadang 2 minggu kita dah pindah pergi tempat lain. Pergi ke Kedah, pergi ke Penang, pergi ke mana. Macam mana kita nak ambil jurulatih silat? Satu. Keduanya, masa itu memang kita pelakon-pelakon tak minat nak panggil orang ajar silat. Sebab pada kita lebih bebas silat yang kita graf sendiri. Kan? Lebih senang lah. Jadi, pasal silat, kita tak nak gunakan silat-silat ada jamin stick. Kita nak, penonton nak tengok cara pukulan, buang senjata, mengelak pukulan, sepak, itu aja. Jadi apa guna kalau kita pakai guru silat, lain pula cerita dia nanti. Itu pasal kita memang tak ada guru silat. Memang dia begini masa ada bangsawan, memang tak adalah siapa-siapa pun nak jadi guru silat. Pasal masing-masing dah pandai bersilat. Kadang-kadang kalau kita panggil, mari ni aku nak ajar, engkau pun belajar, sendiri nak ajar orang. Kan? Jadi, tak ada. Masing-masing memang dia main saja bangsawan, dia dah ada kebolehan bersilat. Bersilat, macam cakap tadi lah. Kita, pandang orang lain bersilat, kita ambil bunga tu, kita pula buat. Kalau ada partner-partner kita tengok, kadang kita buat sendiri bunga. Masing-masing cara sendirilah. Jadi, kalau cara macam itu, kita tak terikat. Kalau kita pakai guru silat, kita terikat. Oh, ini tak boleh, macam ni tak boleh. Tapi apa yang kita buat tu, cara macam mana kita mempertahan diri. Kau tikam, aku buang. Habis tu macam mana kau serang aku, macam mana aku mengelak. Itu dah ada. Buat apa kalau kita pakai guru silat pun, lebih kurang itu boleh jadi kita terkungkung pula. Itu tak boleh, ini tak boleh kan. Tak boleh. Itu dalam bangsawan memang itu kebebasan. Main pedang ke apa ke sama. Itu pasal rasanya tahun depan kalau tak ada apa-apa arah lah. Pasal apa? Buat kerja yang nak dibuat ni, gunakan kewangan, tempat, usaha. Kena ada 1-2 orang yang betul-betul faham. Jadi Pak Aman dah uruskan semua. Kalau tak ada masalah, tahun depan kita akan adakan satu bengkel untuk kita buat macam akademi lah. Macam akademi kita buat dalam kita punya latihan tu, apa yang ada dalam bangsawan. Umpamanya lawak jenaka. Lawak jenaka bangsawan macam mana? Dia tidak over dan dia tidak lebih daripada apa yang kita ajar. Memek muka, gaya, cara dia bercakap, cara dia terkejut, itu kita ajar. Jadi komedi. Dia seronok macam mana? Dalam seronok tu, nak bagi penonton boleh ketawa. Bermakna dia mengetawakan penonton dengan cara tak langsung. Penonton boleh ketawa. Nampak tak? Pasal Pak Aman sendiri pun pernah pakai lawak. Nampak tak? Jadi sekarang, itu kita ajar.
Habis tu silat. Silat kita ajar. Tingkat 8, tingkat 12, tingkat 24 kita ajar. Tapi kita tak ajar serentak suruh lah. Kita ada masa-masa kita bagi. Habis tu adat istiadat. Adat istiadat peradaban. Adat istiadat membalik keris. Habis adat menghadap mendatang sembah. Merapak sembah. Ini semua dalam senarai lah. Kita buat. Habis tu pula memakai sampin. Memakai sampin kita ajar. Macam mana kau nak ikat sampin. Jadi ada setengah memang banyak yang tak reti nak buat sampin. Dia pakai ikat gitu je lah. Kadang-kadang silat-silat macam orang pergi semayang, nak pergi orang kahwin aja. Kan? Jadi dia begini cara dia. Dia tak boleh lebih bunga. Lain kalau khabar raja ke apa, ini boleh nak mencantikkan. Habis tu pula dalam kita punya kelas tu kita adakan cara duduk. Duduk dia mesti bentuk W. Dia duduk pun dia begini. Dia duduk macam ni. Penonton di sana boleh nampak kita semua. Kita tak boleh duduk macam ni. Jadi nampak sebelah kan. Dia duduk macam ni. Jadi begini. W. Penonton boleh nampak semua. Habis tu dia nak bangun macam mana. Dia nak masuk menghadap macam mana. Macam yang kita belajar lah kan. Buat. Itu semua kita nak betulkan keadaan. Habis tu pakaian-pakaian. Ada setengah biasalah Pak Rahman bagi pakaian. Satu set ke dia. Baju dalam jadi baju luar jadi baju dalam. Dah tak betul lah. Kan? Kita tegur aja. Betul lah macam ni. Mana pula betul? Yang di luar tu baju dalam, baju yang tangan begini dia pakai kat luar. Baju yang tangan panjang pakai kat dalam. Tak boleh. Macam tu untuk dalam. Kan? Kadang-kadang diorang tak faham. Itu pun kita ajar. Habis tu tanjak. Kau nak pakai tanjak, kalau tanjak tinggi sangat tak boleh. Berbunga sangat tak boleh. Dia ada bahagian-bahagian. Orang-orang atasan ni mana yang bijak sangat, ada lain sikit. Ada ni sikit juga. Macam hulu balang. Dia ada ikat tanjak dia. Jadi, Pak Abang sebenarnya Pak Abang buat kelas ni, Pak Abang ada gambar-gambar ikatan tanjak, pakai sampin, pakai apa ada. Jadi, benda-benda ni semua kita jadikan panduan lah. Sampin yang sebenarnya, ikat sampin ni, pakai sampin jangan terlalu labuh, jangan terlalu tinggi. Agak-agak lutut lah. Sebab apa? Itu adat. Kalau kita duduk menyembah, kan terbuka. Depan raja kan. Itu kita ajar. Lagi satu cara duduk, raja duduk. Kalau sepatutnya raja tak boleh duduk macam ini. Dia kena duduk bersila. Raja Melayu. Kalau duduk macam ini, dia tak boleh duduk kangkang macam ni. Penonton di bawah sana nampak. Dia mesti duduk macam ni. Kaki dia. Dia selang kan kaki dia. Jadi tak nampak. Kan? Itu pasal dalam kita punya kelas nanti banyak yang kita senaraikan lah. Apa-apa. Kita ajar pakai pakaian, ajar pakai sampin, ajar keseluruhan apa yang dalam bangsawan, semua kita ajar. Jadi itu Pak Man kata, Pak Man minat nak buat. Kena benda-benda ni kalau kita tak buat, orang tak tahu. Kan? Jadi kalau kita harapkan akademi, dia masa tu pendek. Kita tak dapat nak buat apa. Baru warm up aja, dengan vokal aja, dah berapa minit. Jadi kelang kabut kita kan. Tapi kita bagi, minggu ni, program dia ni. Minggu ini, program dia ni. Jadi senang. Dia orang datang, dia orang dah tahu dah program dia. Kan? Jadi tak adalah tertunggu-tunggu apa aku nak buat ni. Jadi susah. Itu cara Pak Rahman lah. Pada tu Pak Rahman nak buat juga Akademi Bangsawan tu. Dia sebenarnya dalam menjadi seorang pelakon bangsawan, dia kena ada berkebolehan keseluruhan.
Umpamanya bersilat, main pedang. Habis tu, kalau dulu masa Pak Rahman, kita stun. Lompat terbang kan. Kena buat. Habis tu menyanyi. Menyanyi lagu-lagu Melayu. Dia kena tahu. Lagu-lagu Melayu, lagu-lagu syair. Sebab kan dalam cerita, kadang-kadang permaisuri pun kena bersyair. Raja pun kena bersyair. Kena bersyair. Kena tahu. Lagu-lagu Melayu penting. Jadi, tiap-tiap pelakon tu dia kena ada semua latihan. Dia kena tahu. Kalau dia tak tahu, susah sikit lah. Jadi, macam persilatan. Dia tak tahu banyak bunga pun tak apa. Kalau dah dapat tinggal 8 saja pun tak apa. Kan? Yang lain tu kita boleh buat penambahan. Kita boleh ubah-ubah. Kan? Pukulan apa semua kita boleh ubah. Siapa yang nak mati, bunga ni pergi dengan yang belum mati. Terbalik kan? Boleh. Jadi pada Pak Rahman, kita bukan apa. Pak Rahman buat tu bukan kata nak tunjuk pandai. Kita nak supaya orang kita buat persembahan tu biar dia faham apa bangsawan yang kita nak buat. Kalau main teater lah. Kalau bangsawan, tetap dengan cara bangsawan dia. Jadi kalau tak ada, belajar macam tu semua, dia main hentam aja. Itu yang susah tu. Kalau nak harap cantik aja, tak boleh juga. Dalam bangsawan, kebanyakannya tengok dalam gambar tu. Tak ada yang lawa pun. Tinggal lagi orang muda. Hero. Sebab dia punya pengalaman. Dia boleh berpantun, dia boleh bersyair, boleh menyanyi, boleh berlakon, silat, main pedang. Nur KK tu boleh lompat tingkap. Nur KK. Itu katakan dia punya kelebihan. Banyaklah pelakon-pelakon masa itu belajar keseluruhannya. Kalau tidak, dia rasa malu kalau dia tak boleh buat. Ya? Jadi kita mesti ada malu sendiri sebab kita tak mampu buat macam orang lain buat. Itu dalam bangsawan, kebanyakan pelakon macam itulah. Dia mesti belajar. Dia gini sebenarnya. Mahmud Jun, dia bukan guru silat. Tapi dia belajar silat. Dia belajar silat. Jadi, ini terpulang pada masing-masing lah. Macam Pak Rahman sendiri. Pak Rahman tak mengaku Pak Rahman jadi guru silat. Pak Rahman kata, Pak Rahman bersilat bangsawan, tetapi Pak Rahman suka tengok orang bersilat. Mana bunga-bunga yang baik, kita ambil. Kita gunakan. Jadi, kalau Mahmud Jun dia kata dia guru silat, kalau dalam dia punya kertas, tak betul lah. Pak Man tak tahu dia guru silat. Setahu Pak Man memang orang bangsawan memang semua boleh bersilat. Tapi ada juga orang yang main bangsawan, dia datang dari sebelum main bangsawan, memang dia dah belajar silat. Itu aja. Jadi, macam Latif Burgibah. Dia tak boleh bersilat. Pak Rahman ajar dia, sampai dia jadi guru silat. Tapi untuk siapa? Untuk anak-anak dia. Dia buat gelanggang, belajar silat. Anak-anak dia belajar. Tapi silat cara dia lah. Kalau jangan Pak Rahman tegur lah selalu dia. Pasal itu dia kalau datang pun hari itu dia bawa budak-budak. Dia kenalkan. Ini guru saya. Inilah orang buat naik saya ke pentas. Dia ajar saya. Alhamdulillah lah. Dia tak rasa segan nak ceritakan. Tapi kita terima kasih dengan dia lah. Macam Tamam Idris. Tamam Idris, dia memang pernah jadi guru silat. Tapi itulah bukan silat berdaftar macam sekarang ni tak ada. Macam di Maxwell dulu, dia ada ajar silat lah. Jadi, ada juga orang bangsawan yang silat bangsawan tu dia bawa ke gelanggang. Kan? Ada macam Ahmad Yun ni, cikgu cerita kan? Ahmad Yun. Dia dulu driver kita. Dia pun main bangsawan silat. Tapi silat tu dia bawa pergi ke Lang Raja Wali. Dia pun jadi guru silat. Terus sekarang macam ni aja. Kita tak mau pertikai. Kau jadi guru silat ke apa. Soalnya kau boleh bersilat, okeylah tu. Dalam bangsawan boleh bersilat aja, okeylah. Tak kisah. Janji dia boleh bersilat. Tu. Okey. Itu saja Pak Rahman. Terima kasih banyak-banyak. Ya.